Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syaful Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Haryanti Jematusin. Berita-berita utama malam ini. Kemahiran kecemasan dalam profesional penjagaan kesihatan penting ke arah mengurangkan kadar kematian yang boleh dicegah. Belia yang beramal dengan Al-Quran mampu memimpin negara dalam acuan Islam. Trauma merupakan salah satu punca utama kematian di negara Brunei Darussalam. Menurut data Majlis Keselamatan Jalan Raya Kebangsaan 131 kemalangan jalan raya dilaporkan pada tahun 2022 dengan 20 mengakibatkan kematian. Perkara tersebut amat tragis kerana kematian berkaitan trauma boleh dielak. Dalam hal ini, jelas Menteri Kesihatan, tugas pengurusan kecemasan menjadi lebih kritikal dan penting terutama pada waktu awal selepas kemalangan bagi meningkatkan kadar kelangsungan hidup mangsa trauma. Semasa majlis pelancaran kursus utama bantuan hayat trauma, latihan bagi menyelamatkan nyawa, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga menjelaskan dengan melengkapkan profesional penjagaan kesihatan dengan kemahiran menyelamatkan nyawa, kursus berkenaan mempunyai potensi untuk mengurangkan kadar kematian yang boleh dicegah dan meningkatkan pengurusan trauma. Testament of your dedication to saving lives and making a difference in the face of adversity. The knowledge and skills you acquire here will directly impact the life of individuals who find themselves in desperate situations. Your ability to react swiftly, confidently, and effectively in the face of trauma can mean the difference between life and death. Furthermore, your commitment to ongoing learning and professional development serve as an inspiration to your colleagues and the community at large. Kursus bertujuan untuk melatih penyedia penjagaan kesihatan tentang cara paling berkesan untuk menguruskan pesakit yang mengalami kecederaan akibat trauma. Selain itu, kursus memberi latihan yang penting untuk doktor, jururawat dan paramedik bekerjasama dalam penyampaian penjagaan kepada pesakit yang mengalami kecederaan. Majlis berlangsung di Institut Sains Kesihatan Universiti Brunei Darussalam. Mempersiapkan belia dengan ilmu Al-Quran serta menghiasi akhlak dan kepribadian yang mulia dalam diri memang tidak dapat dipisahkan dengan pembacaan Al-Quran sebagai amalan harian. Perkara tersebut antara yang digariskan oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan semasa Majlis Musabaqah Tilawatil Quran Belia Kebangsaan 1444-2023 peringkat akhir semalam. Musabaqah tersebut berlangsung di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad seterusnya berkata, melahirkan generasi Al-Quran yang berakhlak mulia adalah selaras dengan visi dasar belia negara dan strategi 2020-2035. Belia seperti ini menjadi harapan negara kerana mereka akan menjadi pemimpin negara dengan acuan Islam pada masa hadapan. Belia yang beramal dengan Al-Quran dalam segala perilaku, budi pekerti dan akhlaknya sudah setentunya mampu memimpinnya ke arah kebaikan. Belia yang sentiasa mengingati Allah, maka akalnya akan dibimbing Allah kepada kebaikan dan seterusnya memantapkan keimanannya. 4 qari dan 5 qariah termasuk Johan menunggu qariah Musabaqah Tilawatil Quran Belia Kebangsaan tahun 2022 memperdengarkan bacaan masing-masing.
Johan Kori disandang oleh Awang Abdul Kawil Aziz bin Haji Abdul Rajid dan Johan Korea disandang oleh Dayangku Alia Syahira binti Pangeran Haji Joffrey. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Timbalan Menteri Hal Agama dan Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Persidangan dan pameran masa depan digital bersempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE 2023 menutup tirainya hari ini. Petang tadi, persidangan memperdengarkan beberapa pembentangan mengenai penggunaan digital dalam kalangan masyarakat. Hadir yang berhormat Dayang Chong Chen Yi, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Antara tajuk yang dibentangkan adalah kebaikan yang dapat diperolehi daripada penggunaan digital dalam perusahaan. Juga menjadi tajuk perbincangan impak dalam penggunaan kecerdasan buatan AI yang mampu merubah masa depan. Sementara itu, dalam ucapan penutupan, Pangeran Sarimah binti Pangeran Abdul Latif, Pengerusi Persekutuan Infokom Brunei Darussalam, antara lain berharap kerjasama dan kolaborasi semasa persidangan akan dapat dilaksanakan lagi di masa akan datang. It's not being trusted, and what's the point of being trusted? I know it will come to a close. I have to say that. Terdahulu pada sebelah pagi, lebih banyak pembentangan meliputi sektor teknologi maklumat dan komunikasi ICT disampaikan semasa persidangan dan pameran masa depan digital dengan tema memajukan teknologi dan inovasi. Ia diadakan di The Empire Brunei bersempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE 2023 bagi Minggu Teknologi dan Inovasi dengan kerjasama pihak berkuasa industri teknologi infokomunikasi Negara Brunei Darussalam EITI dan Info Confederation Brunei IFB. Pembentangan antara lain menyentuh tentang beberapa elemen utama yang diperlukan untuk memaksimumkan inovasi dan persepsi mengenai pekerjaan berkaitan digital yang mampu menjana pendapatan tinggi. Dalam pada itu, pameran masa depan digital menyediakan peluang eksklusif untuk syarikat-syarikat teknologi terkemuka, syarikat yang baharu berkecimpung dan penyedia perkhidmatan telekomunikasi untuk mempamerkan produk dan perkhidmatan masing-masing. Banyak-banyak IT device, kenapa kami pilih Lorad? Because kami memprioritize on longevity. Barang kami ni mostly on battery. So even though yang pakai battery, it can last up to 5 years. Untuk student, untuk orang ramai juga, kami ada menerangkan kami ada 2 produk, rak wireless sama Melset ni. Ia satu memudahkan untuk petani-petani, untuk hobbies, and untuk student juga buat projek. 90% kawasan berpenduduk diliputi dengan perkhidmatan mudah alih sedia 5G sebagai usaha berterusan untuk meningkatkan liputan di seluruh negara. Melalui pengenalan perkhidmatan mudah alih, generasi kelima yang dilancarkan sebelum ini memberi laluan penuh potensi dan peluang untuk meningkatkan pendigitalan penduduk serta memanfaatkan kelebihan teknologi 5G. Daripada penubuhan pasukan petugas 5G kebangsaan, pelaksanaan projek perintis 5G dengan Proof of Concepts POC dijalankan di beberapa lokasi strategik sehinggalah penubuhan rakan kongsi dalam kalangan syarikat komunikasi tempatan, sektor telekomunikasi telah membuat persediaan yang meluas untuk menyediakan negara bagi perkhidmatan 5G. Langkah-langkah itu merupakan usaha untuk memodernkan dan mengembangkan infrastruktur ICT dalam penyediaan perkhidmatan mudah alih yang lebih baik serta menambah baik rangkaian tetap perkhidmatan di negara ini. %90 kawasan berpenduduk diliputi dengan perkhidmatan mudah alih sedia 5G. Ikuti bahan beritanya seketika nanti, teruskan bersama Berita Perdana. $58 pelajar yang telah menamatkan program Mumtaz diraih semasa Majlis Convocation program Mumtaz kelas tahun 2022.
Majlis berlangsung di Pusat Pembangunan Belia, Tanah Jambu. Hadir Dr. Siti Nurhabi binti Haji Wasafela, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Program yang dikelolakan bersama oleh Teach Me Guru dan Kelab Komuniti Belia Transformasi. Jabatan Belia dan Sukan ini adalah bagi membantu pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan dengan penyediaan tuition mata pelajaran penilaian sekolah rendah secara percuma. Dan alhamdulillah dari mengikuti program memetas ini ada improvement lah dari segi akademik dorang dan dorang mendapat keputusan cemerlang. Pencapaian pelajar setakat ini semuanya cemerlang dan ada peningkatan daripada tahun lepas, dan harapan saya untuk pelajar-pelajar yang mengikuti program-program memetasan ini supaya mereka dapat melanjutkan lagi pelajaran dorang di sekolah menengah. Rasa syukur kepada Allah SWT kerana memberi result yang baiklah kepada adik saya. Kerana ia berjaya mendapatkan 5A, satu keputusan yang cemerlang. Menjelang Hari Wukuf di Arafah, para pegawai pejabat urusan jemaah haji pentadbiran dan perubatan meninjau persiapan yang dilakukan di Arafah dan Mina. Rombongan turut disertai oleh para pegawai dari syarikat pengendali pakej haji negara. Di samping memastikan segala kelengkapan khemah, ruang istirahat dan penyediaan makanan yang mencukupi, aspek keselamatan turut diberi penekanan. Selain itu, Klinik Kesihatan Negara Brunei Darussalam akan beroperasi selama 24 jam bagi memeduli bakal jemaah haji negara. Dua buah lagi syarikat pelancongan diberi kebenaran untuk mengendalikan perkhidmatan pakej umrah menggunakan visa pelancong Arab Saudi bagi tahun ini, iaitu syarikat Al-Abraj Travels and Tours Sdn Bhd dan syarikat Al-Safa Travel and Tours Sdn Bhd. Pada masa ini, 18 buah syarikat pelancongan mendapat kebenaran untuk mengendalikan perkhidmatan pakej umrah menggunakan visa pelancong Arab Saudi. Mereka yang berhasrat untuk menunaikan ibadat umrah bolehlah berhubung terus dengan syarikat-syarikat tersebut. Peranan dan tanggungjawab belia hari ini sangat penting, terutama dalam menjana pembangunan negara, bangsa dan agama. Pada zaman sekarang, memang tidak dapat dinafikan belia mudah terdedah kepada cabaran-cabaran sosial seperti penyalahgunaan dada, pergaulan bebas dan sebagainya. Oleh itu, golongan belia perlu diasuh, dididik serta diberikan bimbingan yang betul dan sempurna sehingga menjadi golongan yang beriman, berilmu, beramal serta berakhlak mulia berpandukan ajaran agama Islam. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat hari ini bertajuk Belia Berwawasan Tanpa Dadah. Ketahuilah bahawa terdapat perkara yang boleh mencegah dan mengawal belia kita daripada terjebak dan terjerumus dengan gejala dadah. Antaranya ialah pertama, belia perlu mempertingkatkan iman dan akhlak dengan melaksanakan amal salih serta mengamalkan kehidupan yang sempurna berlandaskan ilmu dan agama. Kedua, ibu bapa bertanggungjawab memainkan peranan terhadap perkembangan anak-anak dalam membimbing dan mendidik mereka dari peringkat awal dengan nilai-nilai murni Islam. Ketiga, masyarakat juga turut berperanan untuk memberikan sokongan dan bimbingan kepada belia untuk menerajui kehidupan yang berjaya dan bebas dari jenayah penyalahgunaan dan pengedaran dadah haram. Dan yang keempat, segera melaporkan kepada pihak Biro Kawalan Narkotik jika terdapat kegiatan yang mencurigakan berhubung kait dengan penyalahgunaan dan pengedaran dadah haram di negara Brunei Darussalam. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022.
Strategi pemadanan kegiatan fizikal rawatan ke atas sendi rahang dan mengenali penyebab atau pencetus migrain pada diri sendiri adalah di antara strategi-strategi utama untuk menangani sakit kepala migrain. Sempena bulan kesedaran migrain yang disambut setiap bulan Jun, berita perdana malam ini membawakan laporan mengenai langkah-langkah mengurangkan risiko dan merawat migrain. Salah satu cara pemulihan dari migrain adalah bersenam. Bagi seseorang yang menghidap migrain, mungkin perawalnya belum bersedia untuk melakukan kegiatan fizikal secara agresif. Menurut pakar fisioterapi Pantai Jerudong Specialist Center, pesakit migrain boleh memulakan aktiviti tersebut dengan perlahan. Senaman seperti yoga atau regangan badan juga ada menunjukkan kesan yang positif kepada pesakit migrain. Di samping itu juga, para pesakit migrain ini, kadangnya mereka ini cenderung untuk mendapat sakit di bahagian sendi temporomandibular mereka, TMJ untuk pendeknya. Ini kerana mereka selalu mengepal gigi ini macam clenching, clenching diorang punya gigi. Dan di sini tu juga fisioterapi, ahli fisioterapi macam kami dapat membantu mereka membagi tahu cara untuk menghadapi sakit mereka punya TMJ. Selain itu juga, sebenarnya para pesakit migrain ini mereka lebih arif tentang kira senaman yang berkesan bagi mereka. Pasal mereka ini mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan pencetus atau penyebab utama migrain mereka. Oleh itu, orang ramai disaran untuk mengekalkan cara hidup yang sihat dan aktif, iaitu dengan melakukan aktiviti fizikal sekurang-kurangnya 150 minit dalam seminggu. Ini akan dapat membantu menjana kehidupan yang cergas dan sihat. Forum Pengakap Kelana Seborneo berakhir semalam dengan majlis penutupan rasmi Perhimpunan Pengakap Kelana Seborneo. Forum dalam 4 hari itu berjaya menghimpunkan 80 orang pengakap Kelana. Majlis berlangsung di Ibu Pejabat Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam PPNBD. Penyampaian sijil dan cenderamata disempurnakan oleh Datuk Paduka Arkitek Haji Idris bin Haji Abbas yang dipertua PPNBD. Forum antara lain bertujuan memperkembangkan minda dan membina keyakinan diri peserta selain penerapan matlamat pembangunan mampan. Print Plus Sdn Bhd menyerahkan cek berjumlah lebih RM9,900 daripada kempen amal Hari Raya kepada Pusat Ehsan Al-Amiral Haja Mariam. Majlis penyerahan berlangsung di Pusat Ehsan Bengkulu. Cek diserahkan oleh Awang Muhammad Noor alias Abdul Aziz bin Johari, Ketua Jualan dan Pemasaran Print Plus Sdn Bhd kepada Pengeran Datin Haja Nuraini binti Pengeran Dipa Negara Laila Diraja Pengeran Haji Momin, pemegang eksekutif dana Pusat Ehsan. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan akan mengadakan Hari Mesra Pelanggan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan HMP KKBS 2023 selama 3 hari di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah. Dengan tema menjalin kerjasama dengan masyarakat, Hari Mesra Pelanggan dihasratkan membawa impak positif dan memastikan kementerian dan jabatan-jabatan di bawahnya dapat memberikan perkhidmatan lebih efisien dan mesra pelanggan. Pelbagai aktiviti akan diadakan dan orang ramai yang ingin mengetahui lebih lanjut dialalukan mengunjungi HMP KKBS pada 24 hingga 26 Jun 2023. Orang ramai yang ingin menyaksikan majlis pelancaran HMP KKBS 2023 bolehlah mengikuti secara langsung melalui Instagram dan Facebook yang tertera pada 24 Jun pukul 2 petang. Saingan Liga Bola Sepak Belia bawah 15 tahun Anjuran Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FABD. 3 perlawanan diteruskan lagi pagi tadi menyaksikan DPMM FC, Kasuka FC dan Dash FA masing-masing mengutip 3 mata penuh selepas melakar kemenangan dalam aksi saingan pembukaan kejohanan.
Dalam aksi perlawanan di Padang FABD, di PMMFC Jersey Kuning menewaskan pancur murai 1-0 menerusi Yunus Pojarevic. Keputusan 1-0 itu terus kekal hingga tamat perlawanan. Sementara itu, di Kompleks Sukan Sungai Asam pula menyaksikan Kasuka FC Jersey Kuning mengutip 3 mata penuh selepas mengalahkan Aksi Bersatu 6-0. Dalam aksi di Kompleks Sukan Arena Suria pula, pasukan PDBD tewas kepada Dash FA Jersey Biru 0-1 menerusi jaringan Awangku Adrian sekaligus membawa pulang 3 mata penuh.